Okay, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Wazir. Untuk perkongsian kali ni saya nak cerita topik yang agak boring sikit lah. So bagi adik kakak yang baru newbie kan, mungkin kalau nak skip pun boleh skip lah. Dia topik yang saya nak cakap ni memang banyak cakap lah. Pasal apa? Saya ada post satu posting di Facebook. Ada lah mungkin budak muda lah. Saya tengok profil budak muda, dia kata banyak cakap je kan. Banyak cakap tu maksudnya saya tulis banyak lah kan. Dia bosan kan. Yalah. Dan sekarang ni internet ni mudah kan, social media kan. Kalau tak suka you swipe je lah kan. Tak payah nak dengar sebab habis lah macam saya beritahu ni. Okay lah. Benda yang saya nak beritahu ni memang agak boring. Dia saya banyak cakap lah kan. Memang benda dia banyak cakap tentang fasa-fasa yang mungkin akan dilalui oleh seorang peminat fotografi. Ini peminat secara general lah. Dia bukannya orang yang jadikan bidang fotografi sebagai bisnes ataupun kerjaya. Kalau kerjaya mungkin tahap-tahap yang akan dilalui ini, ataupun yang dia nak mungkin menjadi ketua unit ke, menjadi ketua foto lah kan, di satu-satu jabatan ataupun department ke agensi kan. Itu dia punya perjalanan dia lah kan. Ataupun bagi yang berbisnes ni mungkin daripada seorang player, dia sebagai fotografer, dia editor, dia marketer, dia buat semua. Dia mungkin nak kembangkan bisnes dia lagi kan, nak buka studio ke, nak tambah orang lain lagi jadi job owner kan. Itu mungkin perjalanan dia punya bisnes fotografi dia. Yang saya nak bagi tahu ni ataupun nak kongsi ni adalah benda yang saya terbaca di Facebook satu ketika dulu, lama dah, 7-8 tahun dulu kan, dan saya teringat balik kan. Memang ada betulnya juga apa yang seorang jurufoto ni kata dalam bidang foto ni. Mungkin bidang-bidang lain juga sama lah kan, yang berkaitan kan. Dia akan melalui beberapa fasa. Antara lainnya adalah untuk fotografi dia ada 4 atau 5 fasa lah, yang bukan semestinya dia nak lalu lah. Mungkin dia secara tak sedar ataupun tidak, secara sengaja ataupun tidak kan, dia dah berubah daripada satu fasa ke satu fasa. Dia macam ni 5 fasa tu adalah fasa pertama, fasa gear atau peralatan foto. Masa dia mula-mula berminat ataupun tercetusnya rasa minat dalam bidang foto tu, mungkin dia tanya-tanya kan, kamera apa yang bagus kan. Untuk zaman sekarang ni, sama ada nak memilih mirrorless ataupun full frame. Bukan. Maksudnya sama ada nak memilih mirrorless ataupun DSLR. Tapi sekarang ni banyak mirrorless kan. Sama ada nak memilih full frame ataupun bukan full frame. Lensa apa yang sesuai kan. Sama ada nak pakai wide angle ke, telephoto ke kan. Nak pakai fast lens ke bukan kan. Nak pakai lensa daripada jenama kamera sendiri ataupun third party. Fasa-fasa pemilihan gear, peralatan Okey. Bila dia dah ada fasa dia dah memiliki peralatan tu, dan fasa kedua adalah dia dah proses ambil gambar tu dah berlaku kan. Fasa kedua adalah fasa dia menilai gambar tu, dia masih lagi menilai dari segi ataupun dia masih lagi cuba untuk memahirkan diri dia tentang technical skill dari segi kawalan exposure, shutter speed, aperture. Bila dia tengok gambar orang, dia tengok gambar tu, gambar ni tak berapa nak sharp lah, gambar ni noise tinggi sangat lah. Dia masih lagi memperkatakan tentang technical gambar tu. Dia tak tengok gambar tu secara keseluruhan lagi. Dia akan lalui fasa tu. Lepas tu, bila dah fasa technical tu dah lepas, dia akan tengok masuk pula fasa composition, angle, sudut rakaman gambar dari segi mungkin lighting apa semua kan. Okay. Gambar dah sharp dah, ISO dah betul dah, dah tepat dah kan, maksudnya cantik lah, jelas kan. Aperture pun mungkin dah tajam pun semua kan. Dia akan menilai gambar, sama ada gambar dia ataupun gambar orang lain. Dari segi komposisi pula, sama ada orang ni rule of third ke, gambar ni balance ke tak ke, ada diagonal line ke. Dia akan menilai sama ada gambar diri dia sendiri ataupun menilai gambar orang. Dia tengok dekat situ pula, dia judge kat situ kan. Gambar ni RM1 lah kan. Padahal benda-benda tu setakat gambar RM1, RM2, rule of third benda tu, kalau kita rakam SOOC dari kamera kan, kalau kita nak betulkan balik ataupun nak apply kan rule of third tu, kita boleh je cropping benda tu kan. Benda tu bukan benda yang besar sangat lah bagi saya kan. Boleh dia adjust gambar tu, contohlah horizon dia RM1 kan, kita boleh crop je benda tu ataupun kita betulkan balik kan, dia tak ada masalah. Tapi itulah fasa yang kita akan lalui. Ada setengah orang dia start dekat situ, masih memperkatakan tentang technical kamera ataupun tentang
Pemilihan kamera tu lah masih lagi berbalah. Jenama ni bagus, jenama ni tak bagus kan. Jenama ni ISO dia tinggi, bagus. Jenama ni noise dia teruk. Dia masih lagi tahap fasa 1 walaupun dah tua kan. Itu masing-masing kan. Setelah fasa gear, technical, fasa komposisi, dia akan masuk fasa keempat, iaitu dia menilai gambar. Bila dia dah mahir tentang kamera, dia dah tahu dah kamera ni hanya alat kan. Lepas tu dia dah mahir tentang technical, sharpness, aperture, ISO dia dah tahu nak control dah. Dah mahir tentang komposisi, dia rasa macam gambar tu masih kosong. Kosong tu dia masuk fasa keempat tu, dia mencari gambar-gambar yang ada emosi, yang menyentuh perasaan. Benda-benda ni tak semestinya gambar-gambar journalism, news kan. Dia boleh juga gambar tu daripada gambar landscape kan. Landscape tu, kalau contohlah landscape pun dia ada juga bila orang tengok menyentuh emosi juga kan. Kita tengok kalau kita rakam gambar waktu hujan, waktu salji tebal, waktu kilat menyambar bangunan kan. Gambar mendung, gambar dia macam-macam lah. Waktu pagi, waktu petang kan. Dia akan memberikan kesan kepada yang memandang tu lah. So bila dia dah sampai ke tahap keempat tu, dia dah macam dah boleh kata agak matang dalam menilai gambar. Dia faktor-faktor tentang ISO semua tu dah bukan tak penting kan. Dia dah second nature bagi dia lah. Dia dah cuba cari sesuatu yang kosong dalam gambar itu. Dia tengok gambar dia macam kosong kan. Ada macam benda yang kurang dalam gambar. Kau apa? Rupanya emosi dalam gambar tu mungkin kurang kan. Apa yang nak campaikan dalam bentuk emosi tu lah. Ataupun dia cuba bermain dengan artistik. Kalau dulu dia sibuk dengan nak gambar sharp, text sharp, pakai shutter speed laju lah. Sekarang dia cuba bermain dengan slow shutter. Bukan setakat untuk landscape, mungkin untuk pergerakan orang pun dia main slow shutter. Kalau dulu dia ambil gambar sport tu mematikan pergerakan kan. Sekarang ni dia cuba bermain dengan slow shutter kan. Mungkin nak nampakkan movement macam tu kan. Nak nampakkan sense of movement kan. Okay. Sampai satu tahap lagi, tahap kelima, iaitu tahap ataupun fasa dia cuba ataupun dia cuba nak menyampaikan gambar cerita dalam gambar tu. Ataupun dia bertanya pada diri dia sendiri kan. Apa gambar yang aku nak sampaikan kepada orang. Ataupun bila dia tengok gambar orang, dia dah tak tengok dah bab-bab teknikal ni semua benda-benda tu kan. Gambar cetak gambar lah, tapi dia lebih tertarik dengan apa story yang individu ataupun fotografer tu cuba nak sampaikan dalam gambar tu. Dia akan mengkaji gambar tu pula. Dia dah tak ada nak, dia bukan mengkaji dari segi ISO lah. Dia bukan mengkaji tengok gambar ni granite noise dia tinggi. Bukan. Dia bukan tengok dari sharpness gambar tu. Dia bukan tengok gambar tu sengit ke, tak bukan ke, blur ke. Dia tak tengok. Dia cuba nak faham apa yang gambar tu, apa yang jurufoto tu nak sampaikan dalam gambar tu. Dari sini itulah, bila siapa yang kenal saya, dia tahu lah saya ni suka baca buku, bukan macam buku kan. Contohlah cara kita nak faham tentang gambar tu kan. Kita boleh tengok dalam buku ataupun kita boleh beli ataupun tak nak beli tak apa, tengoklah gambar-gambar yang ada di internet kan. Contoh macam buku Michael Freeman ni, The Photographer's Vision ni, dia ada tulis Understanding and Appreciating Great Photography. Maksudnya buku ni dalam buku ni ada koleksi gambar-gambar bersejarah lah kan. Macam mana kita nak faham tentang gambar-gambar dalam buku tu, dan bagaimana kita boleh menghargai karya yang dihasilkan dalam gambar tu lah. Maksudnya Understanding and Appreciating Great Photography. Maksudnya ni dah sampai tahap kelima lah. Cuba nak fahamkan tentang apa gambar ataupun apa story yang cuba nak disampaikan oleh seseorang jurufoto tu. Dia dah keluar daripada teknikal aspek macam gambar ni kan. Cuba tengok betul-betul gambar cover buku ni kan. Mungkin ambil masa sikit kita nak faham apa gambar yang, apa story yang nak disampaikan, ataupun apa yang cuba nak disampaikan oleh jurufoto ni, ataupun kenapa gambar ni dipilih sebagai cover buku ni. Kita nak mungkin nampak mula-mula kita tengok macam muka orang, memang betul muka orang, tapi bila kita tengok balik ada shadow orang, mungkin tengah isap rokok ke apa kan, macam tu. Tapi adalah story dia benda tu kan. So maksud dia dari segi komposisi mungkin okey ke tak, tapi itulah kalau kita cerita balik tentang komposisi, itu dah berbalik kepada fasa kedua lah kan. Dan sekarang ni dah bila sampai fasa tu, kita dah tak sembang sangat dah tentang gadget, tentang apa dia teknikal aspek ni kan. Kita dah mahir tentang penggunaan kamera tu semua. Kalau kita jumpa rakan-rakan yang sebaya kita ataupun sepemikiran dengan kita kan, kita duduk semeja kan,
kita akan fikir tentang gambar apa nak ambil lepas ni dan story apa yang kita cuba nak sampaikan. Dia dah seronok sembang benda tu macam tu. Ada setengah orang masih lagi bila duduk kedai kopi dia masih sembang tentang kamera lagi, walaupun dah lama dalam bidang tu kan, masih lagi tengok kamera apa kau pakai, baguslah, sharpness lah, lens ni bokeh dia 0.95, bokeh dia 1.2, 1.4 kan, tengok zoom lens ni, tengok ni kan, masih lagi argue kau tukarlah full frame kan, gambar dia bokeh lagi cantik kan, kau tukar lah pakai Leica ke, pakai Hasselblad ke kan, dia punya kualiti dia lagi bagus apa semua kan. Dia masih lagi sembang benda-benda tu, tapi jarang sembang tentang konten ataupun story dalam gambar tu. Dia jarang duduk semeja ni bersembang tentang apa benda yang big picture yang kita cuba yang boleh sampaikan kepada orang ramai, ataupun big project yang kita boleh buat yang mungkin boleh membantu ekonomi ke, sosioekonomi ke, membantu penduduk setempat ke dengan gambar-gambar yang kita rakam tu kan, ataupun ialah ada benda yang kita boleh sampaikan kepada orang. Maksudnya bila duduk semeja dengan kawan-kawan yang berfikiran yang sama ni, kita akan brainstorm tentang penceritaan. Nak ambil gambar ni ialah suka-suka tu boleh lah, hobi kan, tak ada masalah pun kan. Tapi kalau boleh kita berfikir tentang apa sebenarnya mesej yang kita nak sampaikan kepada orang tu kan. Jadi kita ambil contoh macam ni kan, kalau yang bab penceritaan ya, ada satu waktu tu pernah jadi macam kontroversi jugalah. Dia bukanlah kontroversi besar, tapi dia kalangan fotografer dia tak faham yang dengar ni kalau nak kecam silakan dalam ruang komen kan, dapatlah bantu algoritma kan. Pertandingan foto yang melibatkan Kampung Baru gambar pemandang dia tu, saya berani cakap gambar tu bukanlah dalam kategori cantik tapi dia menang nombor 1. Tapi gambar tu menepati kehendak tema pertandingan foto tu. Memang menepati kehendak tema. You all boleh gali lah balik pertandingan foto Kampung Baru tu. Gambar-gambar lain tu banyak cantik-cantik. Memang cantik lah. Tapi tak kena dengan tema ataupun kehendak pertandingan foto tu. Memang cantik, kadang tengok gambar ni cantik tapi tak sesuai ataupun memang tak. Kalau dari segi kategori gambar cantik, gambar tu boleh menang. Tapi kalau nak disesuaikan dengan tema atau penceritaan yang sesuai untuk tajuk pertandingan foto tu memang tak kena lah. Memang tak kena. Jadi ramailah yang komen-komen kan. Yang komen-komen ni macam saya bagi contoh lah. Dia ada fasa-fasa dia. Ada yang fasa gambar cantik, ada yang fasa sharpness, ada tengok gambar macam ni, macam gambar news yang boleh menang kan. Kau baca balik dia punya tema dia, kehendak kontes tu macam mana kan. Ni gambar-gambar yang macam gambar tourism kan. Gambar tu saya pun tengok gambar ni memang cantik. Kalau saya sendiri jadi judge, saya tak pilih gambar tu. Gambar cantik tu pasal tak menepati kehendak cerita ataupun tema yang nak yang dicari oleh pihak penganjur tu kan. Dan yang menang tu memang senang cakap gambar tu macam gambar news. Dia nak kata bukan kategori gambar cantik, memang kategori senang cerita gambar news lah. Gambar news ni saya pun dalam bidang tu juga, tak bermakna gambar news cuma tak cantik kan, tapi kebanyakan gambar-gambar news ni dia ada cerita, dan gambar tu ada cerita. Dan sebab tu gambar tu menang nombor 1. Dan gambar-gambar cantik lain tu nombor 2, nombor 3 macam itulah. So maksudnya kita akan lalui fasa tu sama ada secara sengaja atau tak sengaja. Tapi dia bergantung pada pergaulan kita, pemahaman kita, pembacaan buku kan. Dia kan situlah. Tapi kalau kita masih lagi bergaul dengan kawan-kawan yang asyik sembang tentang gadget dia kan, memang sampai ketua macam tu lah. Pasal saya ada juga yang kawan-kawan kan, yang masih lagi kata, tak tahulah, saya pun tak faham. Dia masih lagi kata, okay, brand Nikon ni paling bagus lah. Dah cubalah brand lain, Nikon paling bagus. Macam mana pun, sepanjang hayat dia tak nak try benda-benda lain kan. Kita pulang lah macam tu. Ada setengah orang, dia kata, okay, brand ni Sony bagus, Canon bagus kan. Dia masih lagi cerita-cerita benda tu kan. Bila kita tengok gambar-gambar dia, tak ada benda yang, tak ada pun gambar yang bercerita sangat kan. Banyak gambar-gambar kontes kan, dia bendang kan. Okay, baguslah untuk diri dia kan, tak ada masalah pun. Tapi itulah, dia yang apa yang nak saya sampaikan ni, dia bukannya ada salah-salah atau betul cuma dari segi fasa fotografi tu, bila kita meningkat usia kan, bila kita pergaulan kita, pembacaan buku-buku yang kita baca kan, dia akan sedikit sebanyak orang kata men-shape tu, membentuk pemikiran kita tentang gambar lah. Ada satu lagi buku yang saya tak tahu pernah tunjuk ke tak kan? Hasil-hasil potret rakaman Yusof Kash ni. Ini pun yang menonton ni kebanyakan adik kakak kan. Mungkin tak pernah dengar pun nama Yusof Kash kan. You all boleh google lah.
Yusof Kast ni siapa dan kenapa dia merupakan antara, boleh dikatakan, legenda jurufoto kategori portrait lah. Dan gambar-gambar portrait ini memang agak berbeza, unik untuk Yusof Kast ni lah. Dan yelah, dalam zaman sekarang ni dah ada ratusan orang yang ambil gambar portrait kan. Tapi apa yang uniknya Yusof Kast ni, terutamanya bagi yang meminati bidang portrait, boleh study tentang gambar-gambar yang dirakam tu lah. Tebal dekat lah buku ni. Yang ni memang buku tentang diri dia sajalah. Dan dia pun, dalam buku ni pun ada cerita tentang kenapa satu-satu gambar tu dirakam sebegitu rupa. Dia cara rakaman Yusof Kast ni tak sama macam orang-orang lain. Ada setengah orang macam Martin Scholler, saya pernah share sebelum ni. Dia rakam gambar headshot tu memang dari muka sampai bau je. Tak sampai bau, kadang sini je. Semua gambar dia macam tu je. Macam yang Yusof Kast ni, dia rakam gambar dengan latar background tempat orang tu. Kadang-kadang gelap, kadang-kadang dekat pejabat saja kan. Ada setengah orang pakai backdrop canvas, backdrop semua kan. Dia ada cara dia tersendiri, unik yang tersendiri. Dan macam sebegitu tu lah, cuba kita fahami hasil kerja orang tu, apa yang sebenarnya nak disampaikan kepada orang yang menonton tu, daripada kita sibuk nak judge ataupun nak fikir tentang gambar ni well exposed ke, gelap ke, terang ke, blur ke tak ke. Benda-benda tu semua boleh adjust dalam editing lah. Gambar yang gelap kita boleh terangkan, sengit-bengit kita boleh betulkan. Cuma yang kita nak tahu ataupun yang lebih penting lagi adalah apa sebenarnya yang nak disampaikan oleh jurufoto tu. Kan boring kan tajuk ni kan. Itulah saya dah beritahu kan. Tapi kalau you boleh dengar sampai habis ni, tahniah lah, terima kasih lah. Okay lah, sampai jumpa lagi lah. Kalau ada benda yang masih nak share ke, nak sembang ke, boleh tulis di ruang komen lah. Ataupun ada tajuk-tajuk lain yang nak saya buat kan, yang setakat yang saya mampu dengan pengalaman yang ada kan. InsyaAllah saya cuba buat lah. Okay, sampai jumpa lagi.